Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak cawang sang hao. Ada. Tak nampak sebab gelap. Oh, lupa. Welcome. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri. Wa yassir li amri. Wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Sahabat-sahabat pimpinan yang mereka yang berceramah daripada Pakatan Harapan, daripada Barisan Nasional, saudara-saudari yang saya hormati sekalian. Saya ada lebih kurang 40 minit lah sebelum saya kena bekerja untuk sampai di Lembah Jaya. Dan saya selalunya akan mulakan dengan memberi liputan kempen setakat ini. Dan selalunya liputan di tingkap sebelah sana. Tadi saya duduk tengok Azmin sedang berceramah sekarang pakai kain pelikat. Itulah bahaya Azmin pakai kain pelikat. Saya tak nak tengok. Baik, apa yang berlaku hari ini? Apa yang berlaku? Yang pertama, masing-masing sedang melancarkan manifesto masing-masing. Dan saya tak sempat ulas dengan panjang dan cuma saya perasan masing-masing di sebelah Perikatan Nasional semua sekarang nak berebut sentuh soal air. Azmin Ali mengumumkan kalau Perikatan Nasional menang dan dia jadi Menteri Besar baliklah kononnya, maka dia akan bagi balik air percuma kononnya kepada orang Selangor. Saya nak tanya orang Selangor, antara menyelesaikan masalah air di Selangor untuk Perikatan Nasional dengan menyelesaikan masalah air di Kelantan, yang mana yang lagi penting saya? Sebab itu saya pun pergi tengok manifesto Kelantan pula. Oleh kerana pimpinan Perikatan Nasional ni nampak hebat, semua pandai-pandai pasal air, maka saya pun tengok pula apa sebenarnya tawaran manifesto Perikatan Nasional untuk menyelesaikan masalah bekalan air yang paling teruk sekali dalam negara di Kelantan. Janji kerajaan Kelantan daripada PAS, kalau menang sekali lagi akan menjenamakan semula air Kelantan, saudara-saudari. InsyaAllah dengan menjenamakan semula air Kelantan, air itu dengan tiba-tiba akan jadi warna putih. Itu soal air. Janji-janji Perikatan Nasional mengenai air. Kemudian 2-3 hari kebelakangan ini, kecoh soal Sanusi angkat tangan lawan Anwar kan. Jadi budak-budak Perikatan Nasional ni ramai-ramailah angkat tangan, buat video semua lawan Anwar. Duk dalam jamban pun angkat tangan lawan Anwar. Kemudian budak-budak kita, orang biasa pun kata, korang ni tak original langsung lah. Kalau berkempen, carilah idea sendiri. Ini sampai nak tiru Anwar. Sedangkan Anwar angkat tangan tu, cerita yang dulu tu keadaan dia berbeza. Saya dengan Datuk Luqman dulu sama-sama PKR dulu kan. Datuk Luqman Nur Adam dulu pernah dia tidur dalam bilik saya. Tapi bukan style Azmin lah. Dia tidur, dia datang London. Saya kerja kat London masa tu, dia datang kat London. Masa tu miskin, tak boleh bayar hotel, dia tidur kat dalam bilik saya lah kan. Dulu cerita 98, 99 tu lain. Anwar angkat tangan sebab banyak cerita lain dan angkat tangan dia itu ialah lambang keberanian. Jadi bila kita persoalkan ni Sanusi yang pempang-pempang berani ni, berani lawan Perdana Menteri, angkat tangan konon lawan Perdana Menteri. Berani lawan Menteri tak payah kata lah. Dia bukan peduli pun tak. Sultan pun dia berani. Tapi bila polis panggil, sampai kesudah tak berani, saudara-saudari. Sampai polis kena pergi kutip dia pukul 3 pagi.
Itu tak campur. Jahat kau panggil dia pendek. Aku ingat Amir seorang je pendek. Baik. Jadi bila budak-budak kita tanya, takkanlah korang ni hebat, konon nak ambil alih kerajaan dan sebagainya. Takkanlah tak ada modal sendiri nak berkempen. Paling kurang biarlah ada idea nampak kreatif sikit. Carilah gaya berkempen. Kalau nak orang ikuti dan hargai kita, carilah gaya kempen yang original sedikit. Tiba-tiba harakah. Harakah mengeluarkan satu temu ramah eksklusif. Konon ada seorang ketua penerangan bersatu daripada Tangga Batu, nama Pak Cik Hanafiah. Ada tengok tak video tu? Ni tak tengok ni. Nasib baik korang tak tengok lagi. Daripada Pak Cik Hanafiah ni kononnya, dia mengaku bahawa dialah yang menjadi juru kamera video yang mengambil gambar masa Anwar Ibrahim mula-mula nak dibawa ke mahkamah pada hari yang konon diangkat tangan itu. Kemudian dia kata, sebenarnya Anwar Ibrahim tak angkat tangan pun, yang itu edit saja. Kan bila kita kata, oi kau ni tak original, carilah idea baru sikit. Kalau nak berkempen biar nampak original, tiba-tiba dia nak tunjuk yang hebatnya Sanusi, yang konon angkat tangan ni sebenarnya berasal daripada idea Sanusi. Maka dia kata sebenarnya filem 98 itu, gambar itu datang daripada video yang saya ambil dan sebenarnya gambar itu diedit. Zaman sekarang, saudara-saudari, budak-budak sekarang cerdik, janganlah kau tipu. Memang kena. Itu sehari tau. Keluar dalam berita harakah. Jadi orang semua gali balik. Soalan pertama orang duk tanya. Tahun 98. Masa tu mana ada lagi edit video semua ni. Masa itu semua orang pakai ambil gambar, pakai filem lah. Pakai Kodak masa tu. Mana boleh main Photoshop, screenshot macam ada sekarang ni. Bukan ada iPhone lagi masa zaman itu. Dia dah mula kantoi goyang. Nak ditambah cerita, Malaysia kini semua lagi rajin lah. Wartawan-wartawan ni lagi rajin. Dia siap pergi cari siapa sebenarnya yang betul-betul ambil gambar. Dan akhirnya mereka telah jumpa yang ambil gambar tu Mat Saleh, saudara-saudari. Dan memang mengesahkan bahawa memang betul gambar itu gambar Anwar. Maka untuk saya tak tahulah dalam tempoh seminggu berkempen ni, dah berapa ratus kosong dah sebenarnya Perikatan Nasional dibuktikan temberang besar. Kalau bab gambar angkat tangan itu pun dia tipu, bab lain tak payah katalah. Sebab itu kita tak terkejut kali ini, perkembangan dalam 24 jam yang lalu, Sanusi REE. Sanusi REE, Menteri Besar Kedah, sekali lagi kantoi dengan Saifuddin Nasution. Saya tak ambil tahu sangat, saya tengok dari jauh saja. Saya pun berminat walaupun saya memang tahulah kita bincangkan soal REE ataupun nadir bumi, logam nadir bumi ini yang disiasat kerana berlaku kecurian dan perlombongan haram dekat Kedah. Cerita dia. Ni orang Kajang ni, balik rumah nanti cuba cari REE dalam bawah tanah. Siapa ada REE, insya-Allah Pak Cik kaya raya tak payah duduk Kajang dah. Pergilah duduk kat mana-mana Pak Cik nak. Sebab REE nadir bumi ini ialah logam yang paling berharga sekali dalam dunia sekarang. Latar belakang dia saya ingat bagi mereka yang mengikuti semua dah tahulah. Cerita dia ialah berlaku perlombongan haram REE di Kedah. Benda ni orang dah cerita lama, dah gambar semua dah keluar lama dah. Dan ia telah disiasat oleh pihak berkuasa lama juga. Kerana peraturan negara kita, undang-undang tidak membenarkan sebarang aktiviti untuk mengeluarkan REE ini. Kerana ia adalah hasil bumi yang cukup bernilai dan kerajaan mengambil keputusan untuk memastikan ia diuruskan dengan baik supaya
ia tidak dicuri dengan cepat. Itu semua orang tahu. Cuma beza dia begini, kuasa mengenai hasil bumi dan juga urusan tanah, itu kuasa kerajaan negeri. Kuasa untuk menentukan sama ada boleh ekspor, boleh kilang, boleh proses, itu ialah kuasa kerajaan persekutuan. Sebab itu, setakat ini, satu-satunya perkara yang dibenarkan ialah lesen teroka untuk mengesahkan bahawa dalam satu-satu kawasan tanah itu ada REE ataupun tidak. Tak boleh buat benda lain dah. Sebab tu saya kata pakcik-pakcik boleh balik korek. Jangan korek lah, check lah, ada cara dia lah. Kalau tahu ada REE kat situ, pakcik dah boleh beli Mercedes biji dah. Baik, Perkara ini memang telah diketahui lama. Sebab telah ada beberapa tangkapan sebelum ini, iaitu orang yang ditangkap cuba menyeludup REE. Kemudian di kawasan dekat mana tu? Dekat kawasan tanah hutan simpan Bukit Enggang, saya ingat. Saya tak pasti dekat Baling ke dekat Sek kan. Kemudian orang kampung pun semua banyak yang telah buat laporan pun tentang ada kegiatan haram korek tanah kat situ kerana dia dikhawatiri akan menyebabkan berlaku banjir. Kawasan tu kan banjir, jadi sensitif lah. Potong pokok pun sensitif, apatah lagi korek bumi. Jadi orang kampung pun dah report komplain lama pun. Sanusi tahu, kita tahu. Cuma dia punya temberang itu, oleh kerana dia rasa dia boleh cakap apa saja, dan pengikut-pengikut walaun dia ni akan ikut saja bulat-bulat, dia dengan berani menafikan. Kononnya saya tak tahu apa-apa. Ini sebuah fitnah. Ini tak betul. Jadi Saifuddin sekarang ini dia pun dah jadi inspektor gadget, tunjuk satu. Saya pun tak tahu dia nak tunjuk apa yang seterusnya. Mula-mula dia tunjukkan surat bahawa sebenarnya kawasan itu telah diberikan kepada satu syarikat Cina. Bukan syarikat Cina Kajang. Kalau Cina Kajang kita tak kisahlah, kaya lah juga orang Kajang. Ini Cina daripada tanah besar no. Ada seorang tu nama apa? So Lo Fai. Saya ingat nama So Lo Fai. Uncle So. Sanusi kata tak betul semua ni. Kemudian SPRM tangkap pegawai-pegawai anak syarikat pelaburan kerajaan negeri MBI. Sanusi kata ini fitnah ni. Ini semua konspirasi untuk menjatuhkan saya. Kemudian dia nafikan lagi. Dia kata saya tak pernah jumpa pun Cina tu. Saya tak kenal dia. 2 hari lepas, Saifuddin tunjukkan gambar dia dengan Cina tu. Sudah. Sudah pula dah. Sebab bila wartawan tanya, kata tak kenal. Ni gambar ni. Dia kata, yalah, saya tak kenal dia, saya bergambar je. Hari ini lagi hebat. Sebab selama ini, satu-satunya benda yang dia boleh jawab, Saifuddin duk tunjuk satu. Ni seminggu lagi ni kalau aku jadi Sanusi, kurus dah lah nak fikir menatang apa lagi nak keluar seminggu ni. Saifuddin tunjuk satu. Dia tetap kata ini semua fitnah. Saya tak kenal, saya tak tahu apa-apa pasal REE ni. Hari ini, Saifuddin tunjukkan pula macam mana gambar dia melawat tapak REE itu sehari-hari. Gambar dia ada 6-7 keping pergi melawat, tengok orang korek lubang semua. Jadi esok kita tunggu, kalau saudara-saudari nak tahu perkembangan laporan dan liputan kempen PN yang seterusnya, tunggu ceramah saya malam esok, kerana kita nak tengok apa Sanusi akan jawab. Dia nak kona baring kok mana lagi ni. Dia kata tak kenal, gambar dah keluar. Dia kata tak terlibat, surat yang dia sign dah keluar. Dia kata dia tak tahu apa-apa, gambar dia tepi lubang korek tu dah ada. Baik,